Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Alan Davis dari Abel Griffin, merupakan wartawan. Pada hari ini saya sedang berada di tempat peninjauan, iaitu di Taman Seri Perkasa yang berlakunya banyak pembakaran terbuka dan boleh menyebabkan pencemaran udara. Pada hari ini saya sedang berada di tempat peninjauan, iaitu tempat pembakaran api. Beradanya saya di sini untuk membuat kajian lapangan tentang pencemaran udara yang berlaku di negeri Sarawak. Tahukah anda udara ini merupakan sumber untuk kita, sumber oksigen kita, iaitu kita menghirup udara dengan lebih selesa dan aman. Sumber penting untuk kita adalah sumber oksigen, iaitu untuk perkara-perkara penting untuk manusia. Sememangnya sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang, namun dalam kepesatan pertumbuhannya itu ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar. Sebenarnya punca utama kemusnahan alam sekitar adalah reka manusia yang tidak mempunyai nilai peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat sayang pada alam sekitar. Pencemaran udara boleh didefinisikan sebagai terdapatnya gas, cecair atau zarah yang terkandung di udara sehingga berlakunya perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. Bahan-bahan tersebut terampai di udara dan memberi kesan negatif kepada manusia, pertumbuhan-tumbuhan dan haiwan-haiwan. Ini sebabkan bahan-bahan ini akan masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan dan berupaya menyekalkan pengaliran oksigen ke dalam salur-salur darah. Ini boleh menimbulkan pelbagai penyakit seperti penyakit kekejangan, barah, asma, kekejangan dan anemia. Habuk, asap, kabut, suap atau bahan-bahan lain yang boleh menghalang penglihatan mata merupakan pelbagai bentuk pencemaran udara. Okey, contohnya sekarang saya akan tunjuk contoh gambar ataupun video yang menyebabkan pembakaran terbuka menyebabkan pencemaran udara. Contohnya seperti ini. Okey. Inilah contohnya pembakaran terbuka menyebabkan pencemaran udara akan berlaku dengan lebih berleluasa. Gambar ini juga yang dipaparkan sebagai contoh satu gambar yang menyebabkan pencemaran udara, iaitu merokok. Asap yang dihembus ke udara. Okey, contoh kedua adalah contoh yang boleh mencemarkan udara seperti ini. Rokok juga boleh menyebabkan pencemaran udara yang mencemarkan udara. Begitu. Macam inilah. Langkah mengatasi pencemaran udara. Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya diguna untuk hari ini, tetapi akan diguna sehingga beratus tahun lagi. Oleh itu, mengembalikan kesegaran alam sekitar, beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah diambil. Antara contoh langkah mengatasi pencemaran udara ialah penampalan ozon dengan menembak peluru ozon dengan menggunakan kapal terbang yang mampu menampal ozon. Namun begitu, penampalan ozon ini hanya dapat mengawal pencemaran udara untuk jangka pendek sahaja. Memperkenalkan undang-undang sebagai contohnya, industri besar dan kecil diwajibkan menapiskan asap yang dikeluarkan, iaitu web scrubber merupakan penapis asap kilang dengan menyairkan dan membatu kapur pada asap proses ini. Sekian, terima kasih daripada saya, iaitu
Alan Davis, Annabel Griffin menceritakan tentang pencemaran udara di Bandaraya Kuching ini dan di seluruh negara serata dunia sama saja. Okay. Salam dari Kuching. Salam dari Kuching. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Alik Semasnya, anak Agut merupakan wartawan kekasih Agut. Pada hari ini saya sedang berada di kawasan peninjauan iaitu Pantai Togi Rizal. Beradanya saya di sini untuk membuat kajian peninjauan tentang pencemaran air yang berlaku di negeri Sarawak. Tahukah anda, air merupakan sumber yang terpenting kepada kehidupan kita manusia. Tapi di sebalik kepentingan itu, sumber air sekarang sangat sukar untuk diperolehi kerana pencemaran air yang berlaku di negeri Sarawak. Namun, hal ini terjadi kerana sikap manusia yang boleh menyebabkan pencemaran ini berlaku. Antara puncanya ialah pembuangan sampah sarap. Selain itu, tumpahan minyak dan sisa domestik juga boleh menyebabkan pencemaran air berlaku. Sisa toksik dari kilang juga merupakan salah satu puncanya. Di sebalik berlakunya punca-punca pencemaran ini, terdapat berbagai kesan yang telah berlaku. Antaranya adalah mencecahkan kehidupan akuatik. Hal ini kerana sisa toksik daripada kilang menyebabkan sisa kimia berkumpul di dalam laut ataupun sungai. Dan juga pH air akan meningkat. Selain itu, perkara ini juga boleh mencecahkan kesihatan manusia. Seterusnya, mengurangkan tekanan oksigen di dalam air juga merupakan salah satu kesannya. Demikianlah, terdapat berbagai inisiatif ataupun langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran air. Antaranya tidak membuang sampah sarap ke dalam sungai, pantai ataupun laut. Kita juga perlu membersihkan sampah yang terdapat di pantai, sungai ataupun laut. Kita juga tidak harus membuang bahan-bahan kimia ataupun domestik ke dalam sungai ataupun laut. Seterusnya, melakukan proses loji kumbahan air. Mengadakan kempen mencintai alam sekitar juga merupakan salah satu inisiatifnya. Secara amnya, masalah pencemaran air merupakan satu perkara yang perlu diambil berat oleh semua pihak. Masyarakat juga perlulah bekerjasama dalam menangani masalah ini supaya mendapat sumber air yang bersih. Berbagai inisiatif haruslah dilakukan bersama sepanjang tahun supaya mencapai tahap kebersihan yang lebih efektif. Oleh itu, semua masyarakat termasuklah pihak atas haruslah berganding bahu dalam mengatasi pencemaran ini yang kian serius demi mencapai matlamat negeri Sarawak. Sekian saja daripada laporan saya hari ini. Sebelum itu, saya ingin memberi serangkap pantun. Indah purnama dari puspita, cantik berseri di waktu malam. Peranan utama adalah kita membentuk diri menciptakan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Hashbi daripada Berita DDT2A melaporkan daripada Politeknik Mukah di kawasan Kamsis Lelaki. Okey, seperti yang anda lihat di belakang saya ini adalah Blok C dan Blok A. Blok C. Ya, Blok C Kamsis. Okey. Menurut Dr. Haliza Abdul Rahman daripada UPM, pencemaran bunyi berlaku mulai 80 desibel. Dan apabila mencapai 120 desibel, jadi ia akan mendatangkan kecederaan kekal kepada pendengaran seperti pekak. Okey. Dan menurut WHO, World Health Organization ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, pencemaran bunyi ni dia adalah nombor 3. Nombor 3 selepas pencemaran udara dan air. So dia adalah pencemaran nombor 3 paling kerap berlaku lah. Dan nombor 4 adalah pencemaran tanah.
Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita lihat tinjauan pihak kru produksi berita DDT2A mengenai pencemaran bunyi di Blok C, Kamsis. Dipersilakan. Okey, itu saja daripada saya. Saya Hashbi daripada berita DDT2A. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi.